Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan tajuk ayat majmuk. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah cantuman dua ayat tunggal atau lebih dan menjadi satu ayat majmuk. Caranya, ayat tunggal yang pertama, kemudian kita gunakan kata hubung, dan ayat tunggal yang kedua, maka jadilah satu ayat majmuk. Dua ayat tunggal tersebut dicantumkan dengan kata hubung. Berikut merupakan contoh-contoh kata hubung yang telah kita pelajari. Dan atau tetapi dengan yang supaya lalu. Menggunakan kata hubung ini, kita cantumkan dua ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Contohnya, ini gambar tanaman hidroponik. Ayat tunggal yang pertama, Cikgu Rahim menggunakan teknik hidroponik. Ayat tunggal yang kedua, Cikgu Rahim tidak mempunyai kawasan yang luas. Ayat tunggal ni ialah satu subjek dan satu predikat. Satu watak dan satu cerita atau penerangannya. Jadi ini Cikgu Rahim seorang dan ceritanya ialah menggunakan teknik hidroponik. Dua ayat tunggal ini boleh digabungkan, dicantumkan dengan kata hubung. Kerana. Apabila kita menggabungkan dua ayat tunggal, kita tidak perlu mengulang subjek yang sama. Ini subjek yang sama, Cikgu Rahim, Cikgu Rahim. Ataupun jika cerita yang sama, kita tak perlu mengulang cerita yang sama. Jadi kita perlu buang satu Cikgu Rahim ni dan menjadi ayat majmuk. Cikgu Rahim menggunakan teknik hidroponik. Ini ayat yang pertama. Cikgu Rahim menggunakan teknik hidroponik kerana kita tidak perlu ulang Cikgu Rahim ni. Terus ambil cerita dia tidak mempunyai kawasan yang luas. Cikgu Rahim menggunakan teknik hidroponik kerana tidak mempunyai kawasan yang luas. Kita lihat contoh yang kedua. Ini merupakan gambar ladang Napier. Ayat tunggal yang pertama, ladang rumput Napier itu luas. Ayat tunggal yang kedua, ladang rumput Napier itu milik Datuk Osman. Jadi, apa yang sama? Subjek ke predikat? Yang sama adalah subjek. Ladang rumput Napier, ladang rumput Napier. Kita akan gabungkan dua ayat ni menggunakan kata hubung yang. Ladang rumput Napier yang luas itu milik Datuk Osman. Ladang rumput Napier itu luas. Ladang rumput Napier luas. Dan yang kedua, ladang rumput Napier milik Datuk Osman. Ladang rumput Napier itu milik Datuk Osman. Jadi ada dua perkara, luas dan juga milik Datuk Osman. Keluarkan buku teks jilid 2, muka surat 58. Tajuk ayat majmuk. Menternak kerbau.
Pekerja itu memakai sarung tangan. Tangan pekerja itu tidak cedera. Jadi, ini adalah dua ayat yang berbeza. Satu, dia cerita pekerja itu memakai sarung tangan. Subjeknya pekerja dan ceritanya adalah memakai sarung tangan. Yang kedua, subjeknya adalah tangan pekerja. Ceritanya tidak cedera. Dua ayat ni digabungkan menggunakan kata hubung supaya. Pekerja itu memakai sarung tangan supaya tangannya tidak cedera. Jadi tangannya ini ialah subjek yang kedua, betul. Tangan pekerja, tangannya. Nya ni merujuk kepada pekerja. Jadi dua ayat ni telah digabungkan dengan supaya menjadi satu ayat majmuk. Okey, kita lihat ayat yang kedua. Pekerja itu menukul tiang pagar. Pekerja itu menggunakan penukul. Okey, ini lebih mudah sebab subjeknya adalah sama, pekerja itu. Pekerja itu. Jadi apabila kita gabungkan menggunakan kata hubung dengan, kita tidak perlu mengulang perkataan pekerja itu. Pekerja itu menukul tiang pagar dengan menggunakan penukul. Seterusnya, yang ketiga. Bapa Hasan mengumpulkan kerbau. Ini cerita yang pertama, Bapa Hasan mengumpulkan kerbau. Yang kedua, Bapa Hasan menarik kerbau tersebut ke dalam kandang. Jadi, subjeknya adalah sama, iaitu Bapa Hasan. Cerita dia, yang pertama kumpulkan kerbau, yang kedua menarik kerbau tersebut ke dalam kandang. Jadi ceritanya berbeza. Kita gabungkan dua ayat ni menggunakan kata hubung lalu. Bapa Hasan mengumpulkan kerbau, lalu menarik kerbau tersebut ke dalam kandang. Terusnya, Bapa Hasan berjumpa peraih. Bapa Hasan menjual kerbau. Jadi ini mudah. Subjeknya ialah Bapa Hasan. Kita gabungkan menggunakan untuk. Bapa Hasan berjumpa peraih untuk. Perlu ulang tak Bapa Hasan yang bawah ni? Akhir sekali, Bapa Hasan ke bank. Bapa Hasan hendak menyimpan wang. Ini pun sama, subjeknya adalah Bapa Hasan. Jadi dua ayat ni dihubungkan menggunakan kerana. Bapa Hasan ke bank kerana hendak menyimpan wang. Tugasan awak yang pertama, keluarkan buku tulis. Tulis hari, tarikh, teks jilid 2 muka surat 58, tajuk menternak kerbau. Tuliskan ayat majmuk yang telah kita bina sebentar tadi. Berdasarkan buku teks tadi, gunakan ayat tunggal tu, gabungkan dan jadikan satu ayat majmuk. Pekerja itu menukul tiang pagar dengan. Tugasan kedua, keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2, muka surat 66 dan 67. Aktiviti 4A, bina ayat majmuk, serai paha ayam. Dia dah berikan kata hubung yang, dengan, supaya, kerana. Jadi dia nak awak bina ayat majmuk.
Contohnya, Kumar menanam serai paha ayam di kawasan yang luas di belakang rumahnya. Jadi, ada dua ayat tunggal dalam ni sebenarnya. Yang pertama, kawasan luas. Dan yang kedua, belakang rumahnya. Kumar menanam serai paha ayam di kawasan luas. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Kumar menanam serai paha ayam di belakang rumahnya. Okey. Jadi dia gabungkan menjadi satu ayat majmuk. Jadi yang kedua ni, dia menyiram serai dengan apa? Menggunakan sistem pengairan automatik. Ni, sistem pengairan automatik ni. Penyembuh air. Seterusnya, ni gambar baja dan serai. Ayat apa yang awak boleh buat? Dia meletakkan baja supaya serai itu subur. Dan ni gambar yang terakhir ni ialah gambar serai yang subur. Serai itu subur kerana dijaga dengan baik. Aktiviti 4B, bina ayat majmuk berdasarkan gambar. Ini petani, dia menggunakan parang. Petani menuai serai menggunakan parang. Yang ini petani menuai serai menggunakan pisau. Jadi awak kena buat ayat majmuk guna atau. Petani menuai serai menggunakan parang. Okey, seterusnya ayat majmuk yang kedua dibagi gambar sedang mengikat. Petani ke, bagi budak itu ke, ahli ke, sedang mengikat serai. Yang ni gambar dia ikat, yang ni guna tali. Jadi, petani mengikat serai dengan menggunakan. Okey, seterusnya yang terakhir, watak perempuan. Kita bagilah nama siapa-siapa, petani ke pun boleh. Dia sedang mengambil serai. Lalu, memasukkan. Lalu ni digunakan setelah dia ambil, lalu dia masukkan. Ke mana? Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.